Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Blutin UKAS edisi tengah hari 3 Ogos 2021 bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, hampir kesemua penjaja dan pembantu serta pelanggan di Pasar Pusat Miri, Miri Central Market, Unity Food Centre dan Pasar Ikan Baharu Miri yang telah ditemui telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Hasil tinjauan dilakukan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin pada Ahad mendapati hanya seorang sahaja penjaja yang belum menerima vaksin disebabkan masalah kesihatan. Prosedur pengaturan telah dirujuk ke Hospital Miri bagi memastikan kesesuaian penjaja itu menerima suntikan vaksin. Tinjauan itu diadakan untuk memastikan para penjaja dan penjual ikan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ketika ditanya mengenai proses vaksinasi di bahagian Miri, kebanyakan penjaja berpuas hati dan berterima kasih atas usaha JPBB Miri memastikan setiap penduduk yang layak dan berusia 18 tahun ke atas mendapatkan vaksin. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee yang juga mencadangkan kepada bahagian kejuruteraan Majlis Bandaraya Miri MBM untuk memasang pelindung atap bagi mengelakkan pancaran matahari yang terik dan hujan lebat. Dalam perkembangan lain, Datuk Lee Kim Shin telah menyampaikan sumbangan unit komunikasi awam Sarawak UKAS kepada 50 penduduk dari golongan B40 sempena program ziarah UKAS di Dewan Surau Kampung Muhibah, Kuala Baram pada Sabtu. Mereka yang menerima bantuan ini terdiri daripada ibu tunggal, warga emas dan orang kurang upaya OKU. Objektif program adalah untuk menyantuni penduduk kampung yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, penerima sumbangan menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada UKAS dan Kerajaan Sarawak di atas keprihatinan dalam memberikan sumbangan bakul makanan berupa keperluan harian dan perubatan kepada penduduk kampung. Berita seterusnya, lebih 1,000 penduduk di Saribas akan menerima bakul makanan sumbangan daripada Kerajaan Malaysia. Menurut Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam, sumbangan tersebut diagihkan berdasarkan senarai nama yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Betong. Ketika ditemui selepas menyerahkan bantuan tersebut di Kampung Asam baru-baru ini, beliau menambah bantuan sama turut diberikan kepada petugas Barisan Hadapan. Selain itu, ujarnya penduduk Saribas yang tinggal di bandar dan terjejas akibat pandemik COVID-19 juga akan menerima bantuan. Dalam pada itu, beliau memohon Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk sentiasa mengemaskini penerima bantuan yang berdaftar di bawah Kebajikan Masyarakat sekiranya ada nama yang tercicir. Pada program yang sama, beliau berkesempatan membincangkan beberapa isu berkaitan dengan kampung dan pembangunan yang bakal dilaksanakan di Kampung Tanjung Asam. Selanjutnya, Adun Batu Kitang Loke Chiang hadir menyempurnakan penyampaian sumbangan makanan kering kepada penduduk Kampung Bumbok yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seramai 1,900 penduduk kampung terlibat dalam pelaksanaan PKPD tersebut untuk tempoh 28 Julai hingga 10 Ogos depan. Loke Chiang yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Kota Padawan dalam pada itu berharap sumbangan makanan dapat meringankan beban mereka yang terjejas. Katanya, kerajaan negeri serta pelbagai pihak lain sentiasa berusaha membantu mereka golongan yang memerlukan. Direpok, adunnya Datuk Sri Huang Tiong Si sekali lagi tampil menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan di kawasan beliau. Pada Isnin, beliau menerusi pasukan Hikmat N45 Repok telah menghantar sumbangan katil kepada Lau Hua Si, 53 tahun di Jalan Tungyi. Sumbangan adalah diharapkan dapat menyediakan suasana lebih selesa kepada pesakit dan lebih mudah untuk diuruskan oleh ahli keluarga. Dalam pada itu, ahli keluarga penerima turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Sri Huang di atas sumbangan tersebut. Manakala di Sebuyau dengan hari terakhir program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau pada Sabtu menyasarkan seramai 666 individu divaksinasi dos kedua. Ini bagi melengkapkan jumlah sasaran penerima dari mula pelaksanaan program sehingga ke hari itu kepada 4,572 orang. Program yang diadakan mulai jam 8 pagi sehingga 4 petang itu berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP.
Rata-rata penduduk yang hadir kelihatan teruja dan bersedia untuk menerima suntikan dan semuanya memberikan kerjasama yang baik kepada para petugas di PPV berkenaan. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 411 kes positif baharu COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 77,717. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, pada Isnin, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah di lokasi berikut. Manakala 3 kluster telah tamat turut dilaporkan setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas melibatkan kluster seperti yang tertera. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan dan penempatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokasi seperti yang berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.